أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Allazi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah, yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la, dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita juga Allah yang tertinggi, syurga firdaus, amin ya rabbal alamin. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berterima kasih kepada Li Jawatankuasa Surau yang membuat program sebegini, maka pahalanya di sisi Allah. Dan tidak lupa juga di depan saya yang berhormat Tuan Haji Yaakob Safari. Mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin yang amanah kepada rakyat, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan menjadi, dan di depan Allah dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan, di dalam kehidupan kita khususnya dalam bulan Ramadan, sangat penting kita ini nak tinggal benda yang bila dibangkitkan di depan Allah menjadi hujah di depan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Yasin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ada 6 surat, ada 6 risalah Allah beritahu di dalam surah Yasin. Di dalam konten surah Yasin itu ada 6 surat. Paling kurangnya Allah nak kita ini baca dan faham, dan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita kena reply risalah itu. Masalahnya kita sekarang ini konten risalah pun kadang kita tidak tahu macam mana kita nak reply kepada surat yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini risalah yang kedua yang Allah nak tathbitkan, iaitu bahawa hari kebangkitan itu akan dibangkitkan, dan segala apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan di depan Allah nanti hari kiamat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami. Allah bila sebut inna, sesungguhnya kami, kita bila baca tu kena berguru. Takut kita fikir inna, sesungguhnya kami, Allah ni banyak ke? Allah ni ramai ke? Allah kata sesungguhnya kami. Dak, di sini ada setengah menafsirkan, dia cuba bersangka baik, dia fahamkan, dia mengatakan bahawa inna, sesungguhnya kami, maksud Allah tu Allah, para malaikat, semua yang diperintahkan Allah, makhluk-makhluk yang menjadi mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kurang tepat, sebab maksud inna sebenarnya di babil ihtiram. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau kita sebut nahnu, sesungguhnya kami, maknanya 3 orang ke atas, nahnu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala min babil ihtiram, dalam bab penghormatan kepada Allah. Maka Allah bila sebut inna, sesungguhnya kami, iaitu sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala satunya. Yang maknanya sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala tu seolah-olahnya dengan satu zatnya Allah Subhanahu wa taala, semua perkara yang makhluk kena buat secara berjamaah, makhluk kena buat secara bantu-membantu, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala cukup dengan zatnya maha besar. Kerana itu disebut inna, sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu, dikuatkan lagi, dah sebut dah sesungguhnya kami, kami lagi. Inna nahnu, sesungguhnya kami, kami. Maknanya Allah nak menguatkan lagi bahawa dia, nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan, iaitu Allah lah yang menghidupkan yang mati di kalangan kita besok hari kiamat. Inna nahnu nuhyil mauta, dan apa yang Allah akan buat?
Sebagaimana kita tahu bila huruf taukid dimulakan dalam tafsir dan di dalam ayat, bila sebut inna dimulakan dengan taukid, inna sesungguhnya kami, maka disebut dalam kaedah bahasa Arab inna taukida yufidut tarkiza, iaitu sesungguhnya kalau sesuatu ayat itu dimulakan dengan huruf taukid, iaitu huruf penguat, maknanya selepas itu perlukan kepada tarkiz, iaitu benda yang Allah nak kata tu benda yang besar, benda yang penting, benda yang mesti kita tahu. Inna nahnu, apa yang Allah nak beritahu? Nuhyil mauta, kami yang hidupkan yang mati di kalangan kamu. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami telah tulis apa yang kamu dahulukan ketika di dunia. Kita sekarang ni alhamdulillah dalam bulan Ramadan, alhamdulillah, apa yang kita buat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Ramadan diberikan kepada kita, Lailatul Qadar diberikan kepada kita. Kerana apa? Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtara, apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihi salam, Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memberitahu kepadamu bahawa umatmu umurnya 60 ke 70 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar demikian, maka mengalir air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril bertanya, ma yubkika ya Muhammad, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Muhammad? Bagaimana wahai Jibril, umatku nak beramal dengan amalan yang banyak? Bagaimana mereka nak mengumpul pahala sedangkan umur mereka sangat pendek dibandingkan umat-umat yang terdahulu? Wahai Jibril, aku takut umatku tidak mampu nak mencari pahala dan beramal. Ketika itu Allah SWT sudah mengetahui apa yang di dalam fikiran Rasulullah SAW. Maka diberikan kepada kita Ramadan, yang mana di dalamnya tuan-tuan rahmati Allah, kita beramal di tingkat kali gandakan ila 700 dha'fin, kepada 700 kali ganda. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian diberikan satu malam dalam bulan Ramadan dipanggil Lailatul Qadar, khairan min alf syahr, lebih 1000 bulan kepada umat Nabi Muhammad khusus. Siapa yang mendapati malam itu, maka dia itu seolah-olah beribadahnya dia itu 80 tahun lebih. Dan ibadah yang macam mana disebut dalam hadis Nabi SAW? Ibadah yang dikategorikan kalau dapat malam itu, diiktibar dia beribadah selama 80 tahun lebih. Yang mana ibadah yang macam mana? Ibadah yang dikira sebagai ibadah yang bersungguh-sungguh, ibadah yang berat, ibadah yang benar-benar khusyuk kepada Allah. Dengan satu malam itu Allah bagikan 80 tahun. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita siapa tuan-tuan rahmati Allah? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan rahmati Allah, buat sungguh-sungguh. Gunakan apa yang kita ada ini tuan-tuan rahmati Allah untuk Allah. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan rahmati Allah, disebutkan penafsiran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imana, man qama ramadana imanan. Kita terjemahkan, siapa yang membangunkan, mengimarahkan Ramadan itu dengan penuh keimanan. Ditafsirkan maksud iman apa dia? Dengan penuh kejujuran, sidik. Hati itu jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jujur bagaimana? Buat semuanya kerana Allah, zikir kerana Allah. Apa yang kita buat, cuba usaha. Biarkan masa kita, biarkan kita duduk dalam Ramadan ni tuan-tuan rahmati Allah, Allah lipat kali gandakan. Biar kita pening, biar kita apa, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lipat gandakan. Jangan selalu beralasan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sedangkan kalau kita tengok, ada ketika Nabi gunakan ayat ini, ya Nabi pun guna juga ayat ini kepada umat dia. Bahkan satu ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid Nabi dan didapati tali ada terikat di antara tiang dengan tiang di tempat perempuan. Maka Nabi tanya sahabat, siapakah yang mengikat tali ini? Apakah digunakan tali ini? Maka dikatakan sahabat, ya Rasulullah, yang mengikat tali ini adalah isterimu ya Rasulullah. Kenapa dia ikat tali ini? Bertujuan apabila dia sudah letih beribadah selepas yang fardu menambah dengan yang sunnah, dan sehingga dia tidak larat nak berdiri, maka digunakan tali itu untuk dipegang dan dibangkitkan badannya untuk terus beribadah. Ketika itu Nabi SAW menyebutkan, tanggalkan tali ini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Banyak contoh-contoh Nabi sebut la yukallifullahu nafsan illa usaha, tapi seperti yang itu kita Masya Allah tabarakallah,
Mari kita sembang tarawih. Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Mari kita tadarus Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Masya-Allah. Kita gunakannya untuk melarikan ibadah kepada Allah. Orang sekarang ni guna ayat Quran untuk membenarkan dia melakukan maksiat. Sesat, semakin sesat, tuan-tuan rahmati Allah. Amin. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, naktubu ma qaddamu, apa yang kamu dahulukan. Maka kita macam mana tuan-tuan yang dirahmati Allah? Wa ma qaddamu wa atharahum, dan kesan-kesan yang ditinggalkan, yang didahulukan, apa yang diamalkan, yang baik atau yang buruk, yang ditinggalkan, kesan-kesan baik, yang baik ataupun yang buruk. Kita tuan-tuan rahmati Allah, apa yang kita tinggalkan melalui perbuatan kita, apa yang kita tinggalkan melalui kata-kata kita, apa yang kita tinggalkan melalui tarbiyah kita. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita umat Islam ni syukur, nak tak nak insya-Allah kita boleh tinggal kesan yang baik. Sebab bila kita berkahwin, kita akan tinggalkan kesan itu pada anak. Tuan-tuan rahmati Allah, ajar anak-anak tuan-tuan rahmati Allah. Contohnya, kita dalam bulan Ramadan ini diajar kepada Nabi oleh Nabi SAW 4 perkara supaya kita amalkan. Dan banyakkan baca sebelum berbuka, tengah nak tunggu berbuka, duduk dengan anak-anak, ajar anak-anak. Apa 4 perkara tu? Asyhadu an la ilaha illallah, membanyakkan syahadah. Astaghfirullah, membanyakkan istighfar. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, minta syurga jauh dari neraka. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, minta Allah afiatkan kita. 4 perkara. Maka tuan-tuan rahmati Allah, para ulama istihsannya menggabungkan tuan-tuan rahmati Allah. Walaupun ianya datang melalui berbagai-bagai hadis, digabungkan, dijadikan amalan tuan-tuan rahmati Allah, khususnya ulama-ulama di Hadramaut. Maka kita buat. Alhamdulillah, kita buat sembahyang tarawih, kita ada baca. Alhamdulillah. Dan kalau boleh sebelum buka, duduk dengan anak-anak yang kecil-kecil tu tuan-tuan rahmati Allah, duduk baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ulang 3 kali yang itu, lepas tu 3 kali pula Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan kita dapat baca sekali tuan-tuan rahmati Allah di sini. Kalau kita terlupa selepas ni, kurang-kurangnya kita ada baca tuan-tuan rahmati Allah. Maka kita baca dengan saya sekali tuan-tuan rahmati Allah, satu kali insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita ulang ni 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah. Tinggalkan kesan baik pada anak-anak. Bila kita tinggalkan benda itu, selagi mana anak-anak itu mengamalkan, maka kita di dalam kubur tuan-tuan rahmati Allah seolah-olah kita yang beramal. Kita buat tuan-tuan rahmati Allah, apa kesan baik dia melalui perbuatan kita, akhlak kita, berakhlak dengan baik. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi, bertakwalah kamu di mana kamu berada sekalipun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Mudahnya umat Nabi Muhammad SAW. Ada buat salah, ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa amilin nas, maksud dia wa amilin nas bi khuluqin hasan. Bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Masya-Allah. Antaranya apa? Talaqatul wajhi, senyum. Senyum, bila jumpa senyum, sentiasa senyum. Maka talaqatul wajhi, bila bersalam beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaqatul wajhi.
Jangan masam. Ini salam pun masam. Habis salam tu kena tok imam tu pula dengan ustaz tu tazkirah pula ada kena pula. Salam tu tolak lagi. Gitu. Lain macam. Dia terkena kat dia. Alhamdulillah. Tak semua orang dengar ceramah kena kat dia. Dia kena, alhamdulillah. Maka ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah tegur dia melalui ustaz itu. Sebab apa kita tuan-tuan rahmati Allah, nak Allah bercakap dengan kita dulu saya ada sebut. Ni bulan Ramadan ni banyakkan bercakap dengan Allah dan banyakkan mudah-mudahan Allah bercakap dengan kita. Macam mana? Disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dijamakkan kata-kata Habib Zain bin Smith. Maka disebutkan, "Man yuridu ayyukallimallah falyaqra al-Quran." Siapa yang nak bercakap dengan Allah, banyakkan baca Al-Quran. Baca Quran, kita bercakap dengan Allah. Wa man yuridu an yukallimahullah. Tapi kalau siapa yang nak Allah bercakap dengan dia, falyad'u lahu wa tadarra ilaih, dan minta doa pada Allah dan munajat pada Allah, bersedih kepada Allah. Allah akan bercakap dengan kita. Tapi Allah bercakap dengan kita macam mana? Melalui makhluk-makhluk dia. Kadang-kadang kita tuan-tuan rahmati Allah duduk di rumah ada masalah. Ada masalah dengan isteri kita serambut, kita pun minta pada Allah, ya Allah tolong ya Allah, beri petunjuk padaku ya Allah. Tiba-tiba kita buka, sebelum buka TV tuan-tuan rahmati Allah, ustaz yang tazkirah tu dia cakap semua pasal kita tuan-tuan rahmati Allah. Masya Allah. Kita buka-buka, ustaz ni macam tahu je masalah aku, dia kata. Subhanallah, Allah bercakap dengan kita melalui ustaz tu tuan-tuan rahmati Allah. Kadang-kadang kita keluar tuan-tuan rahmati Allah, kita kata macam mana ni ya Allah ya Tuhanku, sentiasa berdoa kepada Allah, tadarra ilaih, ya Allah Tuhanku, raya ni aku nak beli kereta baru ya Allah, adakah sesuai ataupun tidak ya Allah, beri petunjuk ya Allah, aku nak beli kereta ya Allah, beli kereta Mercedes baru tu ya Allah. Tiba-tiba keluar rumah berlaku aksiden depan kita, aksiden Mercedes yang kita nak beli tu. Masya Allah tabarakallah, ini apa petanda ni, Masya Allah tabarakallah. Pergi bandar, aksiden lagi Mercedes juga lagi. Hai la ilaha illallah, sampai 2-3 kali aksiden Mercedes saja. Makanya tidak berapa nak sesuai Allah nak bercakap dengan kita. Itu atas kita tengok kepada alamat-alamat yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala macam mana, dah berdoa ataupun tidak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara tuan-tuan. Tapi kita masih tidak baik pada anak-anak. Kadang sebelum kita berbuka, kita berniat televisyen nak mengambilkan masa sebab lambat sangat. Alangkah baiknya duduk dengan anak kecil-kecil. Asyhadu an la ilaha illallah. Seronok tengok anak-anak. 5 orang, 6 orang. Alhamdulillah abang saya 14 orang, bini seorang. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya baru 5 tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah on the way. Itu baru Tashengo tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia buat sibuk, Masya Allah. Banyak, jangan takut. Allah dah sebut dalam Quran, anak banyak jangan takut. Jangan takut kemiskinan sebab anak-anak. Sebab mereka ini saham besok kita bila mati tuan-tuan rahmati Allah. Maka Masya Allah tabarakallah, maka berikan kesan-kesan baik, jangan kesan-kesan yang tidak baik. Ajar anak, kadang-kadang ajar anak baca Quran. Kalau anak apa ni, kadang-kadang ajar anak macam mana ajar Al-Quran. Kalau kita pandai Al-Quran ni, anak dia ada suara dada, ada suara tekak, ada suara mulut, ada suara kepala. Ajar anak. Kata macam mana suara dada tu ayah? Kata sebab Nabi suka orang baca Quran berlagu, dan Nabi lebih suka yang faham, lepas tu baca pula Quran berlagu. Masya Allah, itu lagi bagus. Ajar anak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tu suara dada bunyi pun macam kat dada ayah. Macam kat dada. Suara mulut macam mana ayah? Bismillahirrahmanirrahim. Lain sikit, dia macam tak ada berdengung lah ayah. Lepas tu kita ada suara hidung. Suara hidung pun ada ayah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sengau, maknanya orang sengau pun dia boleh peluang belajar. Ya. Masya Allah. Kita jangan tengok kelemahan yang Allah bagi, kadang ada kelebihan. Lepas tu lah sekali suara kepala ada. Orang kata macam mana ayo? Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya sakit kepala sebab baca Quran. Tak apa. Ini tak ada, kita tinggal kesan tak molek pada anak-anak kita. Yang kita ajar benda-benda yang ni baca benda ni masuk masuk Akademi Fantasia, besok ayah pun glamour kamu pun glamour, ayah pun glamour maknanya Masya Allah tabarakallah. Masuk ni pertandingan menyanyi ni, bapak ajar sikit dulu, bapak ada ruang kahwin, bapak lah juara baca. Masya Allah tabarakallah. Okey, bapak nak ajar lagu lama, pukul tabu. Itu bapak selalu nyanyi dulu pada bapak juara kat kampung. Pukullah tabu dengan rebana. Yang itu tu penting tu, ujung dia tu. Gitu.
Kalau dah jodoh. Kan anak pun dengar sedap lah. Lepas tu kena ada, dia ada lagu yang tinggi rendah, ada yang mula-mula slow naik. Macam mana tu ayah? Pertama kali kau ku cinta. Okey, tu rendah Lepas tu naik sikit lagi. Pertama kali ku diluka. Lepas tu naik sikit lagi. Kini sudah menjadi tanda. Turun balik sebuah kubur cinta. Lepas tu dia bakal masuk musik. Ku berjauh. Bapak dengan anak pun serupa. Masya Allah. Daripada itu baik aja qasidah. Qasidah. Dia ada lenggok suara buhur, bahrun. Ajar anak. Ni ajar anak, contohnya Imam Ahmad, orang datang minta taubat daripada dia, ajar arud dalam bahasa Arab, kesan yang baik. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini. Dia punya saraf dia mafa'ilun 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 mafa'ilun. Saraf. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفى الذنب عن الخلق وبالعصيان تأتيني. Anak pun belajar. Yang itu kesan baik. Sepanjang anak baca, tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan dalam kubur mendapat pahala. Atharahum. Sebut tentang Nabi Muhammad. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Buat anak-anak pun susahlah bapak tu berbelit-belit. Tapi tak apa aja. Benda baik daripada kita tinggalkan benda yang tidak molek. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan Allah SWT kata, telah kami kumpulkan semua itu di dalam imam yang jelas, imam yang nyata. Imam mubin ni macam mana Ustaz? Ke hari kiamat nanti ada imam nama Mubin yang jadikan imam ke kita kan? Bukan. Imam Mubin. Kenapa dia sebutkan tafsir situ Imam Mubin, iaitu kitab di Lauhul Mahfuz. Kenapa dinamakan dengan imam? Kerana kalimah imam asalnya membawa makna tempat rujukan, tempat orang kembali. Ummu pun daripada kalimah imam juga, ummu. Kerana itu Allah peli orang-orang yang masuk neraka, fa ummu hawiyah, dan mak dia hari kiamat besok hawiyah. Apa maksud masuk dia mak dia hari kiamat besok hawiyah? Iaitu tempat dia kembali mengadu besok dekat neraka hawiyah. Allah perli. Maka imam mubin maknanya besok hari kiamat kita dibangkitkan, segala rujukan berpandu pada kitab yang telah Allah takdirkan, Allah kumpulkan segala amalan yang kita di dalam tu. Dan kitab itu mubin, jelas, nyata, tidak ada tersilap ke. Tak boleh kita kata ya Allah, mungkin malaikat ada tersilap ke, pen tertinggal ke, mungkin dia dakwah tak ada masa. Tak ada. Mubin, jelas, semuanya Allah tulis di situ, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi umat Nabi Muhammad ni yang specialnya dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan rahmati Allah. Dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, walaupun kita di kalangan kita na'udzubillah, mungkin ada yang telah ditulis namanya di dalam ahli neraka, ditulis di pintu neraka, tapi umat Nabi Muhammad Allah bagi dalam bulan Ramadan, di hujung Ramadan, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia dipadamkan namanya, dibebaskan dari neraka. Ulama tafsir makna dibebaskan maksudnya apa? Yalah, tak masuk neraka lah. Tak. Maksud dibebaskan maknanya sebelum dibebaskan diikat. Maknanya ada di kalangan kita yang terikat di takdir Allah Subhanahu wa taala, terikat sebagai ahli neraka. Tapi bulan Ramadan di hujungnya, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang jujur dalam Ramadan, siapa yang bersungguh-sungguh penuh muhasabah dalam Ramadan, Allah bebaskan dia di hujung Ramadan, yang mana dipadamkan namanya di pintu neraka, ditulis namanya di pintu syurga. Pagi Jumaat pagi raya tu, tuan-tuan rahmati Allah, semua orang kita ni mudah-mudahan tuan-tuan seperti kain bersih, sebagaimana dalam hadis kursi, udu ila buyutikum maghfuran lakum. Allah bila kita balik sembahyang raya, Allah kata pada kita apa? Udu ila buyutikum maghfuran lakum. Kembalilah kamu ke rumah-rumah kamu dalam keadaan kamu telah diampunkan segala dosa kamu. Allah. Ini siapa, tuan-tuan rahmati Allah? Untuk siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita siapa, tuan-tuan rahmati Allah? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad.
Tuan-tuan rahmati Allah, banyakkan mengenal Rasulullah SAW, baru kita akan jatuh cinta pada Rasulullah, dan mudah-mudahan setiap malam kita bermimpi Rasulullah. Saya berjumpa dengan para ulama di Mesir, di Hadramaut, tuan-tuan, yang ada setiap malam berjumpa Rasulullah. Ada yang membaca kitab, tuan-tuan rahmati Allah, tidak faham, pada siangnya malamnya mimpi Rasulullah, diajarkan jawapan kepada kita. Antaranya Habib Zalim bin Syatiri di Tarim, Hadramaut, tuan-tuan yang rahmati Allah, yang mana setiap malam tidur bermimpi Rasulullah, dan setiap malam tidur, tuan-tuan rahmati Allah, dia mengigau. Mengigau apa? Membaca Al-Quran. Setiap malam mengigau membaca Al-Quran 1 juzuk, tuan-tuan rahmati Allah. Besoknya mengigau lagi sambungan juzuk yang kedua. Mengigau, tapi subhanallah, malam tidur baca Quran, siang baca Quran. Tuan-tuan, ini nikmat Allah nak bagi. Syekh Shalabi di Mesir, tuan-tuan rahmati Allah, buta mata sebelah dia, tapi Allah kurniakan dia kelebihan, Masya Allah, tabarakallah. Tangannya, tuan-tuan, sentiasa bergerak. Walaupun tidak ada tasbih, tangan dia sentiasa bergerak. Kerana apa? Sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah muliakan dia. Dengan dia tu kadang-kadang Allah bukakan beberapa perkara untuk dia, tuan-tuan rahmati Allah. Kerana itu masa saya di Darul Ifta Pengkhususan Fatwa, saya mentor saya ketika itu Syekh Amru Al-Wirdani, kemudiannya Syekh Shalabi. Syekh Shalabi ni orang cukup takut. Itu baru manusia Allah bagi kelebihan sikit, kita dah takut. Dengan Allah yang tahu belaka ni tak takut. Kita duduk dengan dia, tuan-tuan, duduk dia. Pernah sekali dia buka perbahasan. Dia kata, sesungguhnya kita ini boleh mendatangi isteri kita daripada depan dan belakang, tetapi daripada lubang farash. Dari belakang, daripada lubang dubur tidak boleh. Tiba-tiba ada seorang daripada anak murid mengangkat tangan. Ya Syekh, walaupun di belakang dibolehkan, tapi saya rasa benda itu di luar tabi'i, dia kata. Benda yang tidak elok, dia kata. Walaupun daripada lubang faras juga, bukan lubang dubur, tapi saya rasa tak seronok, Syekh. Syekh Shalabi bangkit, dia kata, uskut ya ifrit, dia kata. Diam, boy, ifrit, dia kata. Terperanjatlah gitu. Malam tadi kau buat dengan isteri kau daripada belakang, betul tak? Terperanjat. Menggigil, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab nak berlakon warak ni macam-macam, nak berlakon bagus ni macam-macam, tapi rupanya kita buat kat belakang. Tu pasal Imam Ahmad menangis dengan syair tadi. Idza ma qala li rabbi, sekiranya Allah tanya aku hari kiamat nanti, amastahiyaita ta'sini, kau tak malu ke buat maksiat padaku? Wa tukhfi dzamba 'anil khalqi, engkau sembunyikan dosa engkau daripada makhluk. Wa bil isyani ta'tini, tapi terang-terang maksiat itu engkau datang berjumpa aku, kau bawa maksiat. Kita kadang menyuruh di rumah kita, tak nak isi kita tahu, tak nak jiran kita tahu maksiat yang kita buat. Tapi tuan-tuan perasan tak, tuan-tuan masa buat tu terang-terang, tuan-tuan tunjuk ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tak malu ke? Maka kerana itu, tuan-tuan rahmati Allah, menangis Imam Ahmad bin Hanbal bila dengar qasidah itu. Maka kerana itu kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pada kita bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Mungkin ada di kalangan kita yang datang baru nak bertaubat kepada Allah. Ada yang datang, tuan-tuan rahmati Allah, baru nak semayang tarawih tahun ini, tuan-tuan, dan semayang fardu, semayang jemaah subuh. Mudah-mudahan dengan niat mereka nak bertaubat pada Allah, Allah terima taubat mereka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada di kalangan kita yang datang ini, tuan-tuan rahmati Allah, mungkin disebabkan kebetulan lalu. Ada yang kalangan kita yang datang, tuan-tuan rahmati Allah, mungkin disebabkan tak ada apa nak buat di rumah. Maknanya niat yang berbeza-beza. Walau macam mana pun, ya Allah, pandanglah kami, ya Allah, berikan rahmat pada kami, ya Allah, berikan pengampunan pada kami, ya Allah, dan bebaskan kami dari neraka-Mu, ya Allah. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan yang rahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan memberi petunjuk pada jalan kita, tuan-tuan rahmati Allah, dan menjadikan Malaysia khususnya tentang banyak ujian sekarang ni, maksiat, kemungkaran banyak sekarang ni berlaku, tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan pada pemimpin-pemimpin kita, beri petunjuk kepada mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ni kalau jumpa pemimpin, saya nasihat aja lah, dah saya ustaz, nak buat macam mana? Saya nasihat aja. Mudah-mudahan jadi pemimpin yang baik, jauhi daripada kezaliman, jauhi daripada kemungkaran, buat dengan ikhlas, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangkit sebaris dengan para sahabat, sebaris dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang bekerja usaha, kadang ada yang mengadu, ustaz saya sibuk kerja, macam mana ustaz? Allah, jangan tinggal yang fardu, buat sunat yang mampu, dan kerja kamu bila nak keluar nanti. Dalam hadis Nabi SAW, kalau sesiapa yang keluar mencari pekerjaan kerana niat tidak mahu meminta-minta sedekah, kerana niat mencari nafkah, dan kerana niat nak membantu sesama Muslim, dibangkitkan Allah hari kiamat, mukanya terang seperti bulan purnama.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bangkit dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua perjalanan tu ada cara dia, ada penyelesaian dia. Cuma yang penting kita dengan Allah, kita dengan Rasulullah, kita dengan syariat Islam, bagaimana kita interaksi. Cukuplah kita melawan para ulama, cukuplah kita melawan kemungkaran, cukuplah kita melawan benda-benda yang memang Allah Subhanahu wa taala suruh kita lakukan. Tuan-tuan rahmati Allah, cukup. Kita ni tuan-tuan rahmati Allah, kadang saya tengok dalam Facebook, kadang tengok dalam WhatsApp, banyak komen-komen, Masya Allah, semangat memberi komen dalam bab agama dan sebagainya. Kita takut sebab yang kadang-kadang memberi komen tanpa ilmu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang memberi komen contohnya di dalam bab hukum hakam Allah, di antaranya contohnya seperti qisas, seperti hudud dan sebagainya. Yang memberi komen menolak, na'udzubillah min dzalik, sebab takut-takut tergelincir akidahnya. Kalau tak mampu tuan-tuan, tak boleh nak terima senyap, kata saja mulut kita ini akidah, hukum Allah semuanya yang terbaik, cuma saya ni tak boleh nak terima, saya tak tahu, mungkin kelemahan saya, mudah-mudahan Allah perkuatkan hati saya. Cukup, titik. Dan yang menyokong pula dia bercakap dengan ilmu. Ni kadang buat komen, saya tengok kadang komen, kata macam mana ni, takkan curi 50 sen RM1 pun nak kena potong tangan. Yang ni setengah semangat, dia kata potong aja lah. Ini hukum Allah, 50 sen ke 1 sen, Allah kata potong je lah. Tak boleh gitu. Sebab dia semangat sangat nak sokong, tapi tanpa ilmu, akhirnya membuatkan Islam tu nampak buruk. Tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan rahmati Allah, kita tak mau begitu. Sedangkan benda-benda itu tidak kena potong. Dia ada nilai yang tinggi, ada nilai dia, had dia yang kena potong. Kereta yang ditinggalkan secara cuai dicuri, tidak kena potong. Orang yang mencuri kerana lapar sangat, kerana kemiskinan, tidak dipotong. Banyak benda dan prosedurnya. Tapi kita bila bercakap semangat sangat beri komen dalam tu tanpa ilmu, maka menyebabkan yang lain pun rasa tension, tuan-tuan rahmati Allah, dan nampak berat kepada agama Allah. Jangan membuat fitnah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah, Allah memberkati kita malam ini dan orang-orang di section 7, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Amalkan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Diulang 3 kali. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. Saya tengok dalam Facebook tadi setengah jam aja dibenarkan. Mudah-mudahan Allah memberkati, insya-Allah. Dahsyatnya dibenarkan tu nampak macam teruk sangat dah. Dah maksudnya untuk masalah-masalah yang seterusnya. Di sini saya fahamkan buat 36 36 rakaat macam Umar Abdul Aziz kita kadang duk gaduh 8 ke 28 20. Umar Abdul Aziz buat 36 rakaat, tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah. Tak ada pula orang komplain dalam kitab-kitab, tak nampak sampai sekarang ni orang komplain Umar Abdul Aziz buat 36 rakaat kerana meraihkan orang yang tawaf. Selalu dia datang ke Mekah kan, dia orang tawaf, jadi digantikan tawaf itu dengan dimasukkan dalam tarawih 36 rakaat. Masya-Allah, tabarakallah. Di Yaman tuan-tuan, masjid ni buat 20, lepas isyak terus buat 20 rakaat. Bila dah buat 20 rakaat boring, tak buat apa-apa, masjid sana baru nak mula, pergi pula sana 20 rakaat pula lagi. Lepas tu dah buat apa-apa semua, ada masjid pula mula pukul 10, pergi pula masjid tu 20 rakaat. Ada masjid tu dia buat tazkirah, dia buat zikir, munajat dan sebagainya, pukul 12 baru semayang pergi. Dalam satu malam tu kadang-kadang tuan-tuan rahmati Allah, guru kami suruh semayang 40, 20, 40, 80 rakaat, tuan-tuan rahmati Allah. Alhamdulillah. Bila bi'ah suasana tu membantu, tuan-tuan rahmati Allah, tak rasa penat. Alhamdulillah. Balik tu baru rasa penat, tu tidur, tuan-tuan rahmati Allah. Alhamdulillah. Tapi kita nak kena bajet. Sebab apa saya buat 8, sebab kejap lagi ada bola ustaz, mungkin dalam berapa jam. Kemudiannya saya begini. Saya pun tak tahulah. Tuan-tuan rahmati Allah, dah habis ke tidak musim piala bola ni, saya pun tak tahu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkati kita, perbanyakkan amal, hidupkan malam-malam dengan amalan. Kita masih lagi awal, masih lagi baru 8 kali kita puasa. Mudah-mudahan Allah SWT memilih kita semua pada pagi Syawal, diampunkan segala dosa, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Dan saya ambil kesempatan, saya sebagai guru kadang-kadang mengajar dan sebagainya, ada yang terkecil hati apa sebagainya, walaupun itu benda sebenarnya nasihat, sebab bila nasihat mesti ada orang terasa. Ala kulli hal, kita mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap. Ambil ilmu, diamalkan, tuan-tuan rahmati Allah. Maka mudah-mudahan berkati Allah, tuan-tuan sampaikan pada anak-anak, isteri dan sebagainya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bakhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna bi nuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya
kefahaman, waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, dah hiasi kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma, dan pembesaran kami selepas ini pembesaran terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nazil qulubana minan nifaq, ya Allah bersihkan hati kami daripada sifat munafik, wahfaz lisanana minal kadhib, dan pelihara lidah kami daripada berdusta ya Allah. Allahumma mla' qulubana ma'rifataka, ya Allah penuhkan hati kami mengenalmu ya Allah, wa mahabbataka, dan mengasihimu ya Allah, wa mahabbata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kasih kepada nabimu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma thabbit aqdamana ala siratal mustaqim, ya Allah tetapkan kaki kami di atas jalan yang lurus ya Allah. Allahumma akhtarna minal mukhtarin, ya Allah pilihlah kami daripada orang yang terpilih, minal mu'minin al haqiqiyin, daripada golongan yang beriman, yang benar-benar beriman ya Allah. Allahumma hafazna min fitnatil mahya wal mamat, pelihara kami daripada fitnah kehidupan dan kematian, wa hafazna min fitnatil syarri masih dajjal, dan pelihara kami daripada fitnah kejahatan yang penghapus dajjal la'natullahi alaih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tuan-tuan